bulan 7 tahun lepas. Tahun lepas. Ya, bulan 7 tahun lepas. Okey. Dan naik gila pada bulan actually mungkin berkat bulan Ramadan kot. Akhir hari Ramadan tu saya naik. Alhamdulillah. So, Shu sebenarnya direct siapa? Saya direct referral saya under Didi Norizai. Oh yeah, yang Jauh masih flight berada di Dubai sekarang kan? Dubai. Ha. Okey. So, dalam banyak-banyak fasiliti yang ada dekat Quantum Meter ni, yang mana yang Shu rasakan yang paling best dah Shu memang konsisten buat? Okay. Kalau yang paling best untuk enhance your wealth tu memang kita tak nafilah JE 10 tu. Okay. Tapi ada juga yang kedua, produk yang kedua yang sangat-sangat best yang memang kita boleh uh, ambil berbelanja dan kita boleh simpan emas juga iaitu GCA. Okay. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sesi Zoom ni, nak tak tuan-tuan tahu lebih lanjut apa yang Shu bagi tahu, kenapa ni memilih dan suka sangat GAE dan GCA tu? Kalau nak tahu dan sudah pun bersedia, boleh komen nak dekat ruangan chat. Silakan tuan-tuan dan puan-puan komen dekat ruangan chat. Alhamdulillah, terima kasih yang respon. Yang lain macam mana? Hai Ya. Puan Nur Atika, ada juga bersama dengan kita pada malam ni. Hai Puan Mazni, terima kasih kerana respon. Hai Puan Nur Hayati pun ada, Asim, Afidah Zali, nak. Syah Ikmal pun ada. Alhamdulillah, that's good. So, Shu nampaknya ramai orang tak sabar lagi nak dengar penjelasan daripada Shu pada malam ini. Jadi, hai Puan Rohana Mukhtar pun ada. So, sudah serahkan kepada Shu untuk sesi Know Your Product pada malam ini. Silakan Shu. Okay, terima kasih Uda. Sekejap, Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Okay. Untuk slide hari ini, saya bawakan topik berkenaan dengan know your product. Itu kita belajar untuk berkenalan uh, melalui company-nya, apa company itu dan juga produk-produk yang ada di Quantum Meter itu sendirilah. Jadi malam ni saya memperkenalkan solusi pemulihan ekonomi untuk enhance and your wealth lah, okay? So, okay, kita start sekarang. Okay, untuk profil syarikat profil Shu, syarikat, okay, Continental ni telah didaftarkan pada Shu. 30 Julai 2012 dengan perak capital ber, uh, berjumlah RM10 juta dan Shu. merupakan pengedar emas terbesar di Malaysia. Syu, mungkin Uh, boleh besarkan slide ni dulu. Ada Besar. button di sebelah kanan, ada bulat-bulat kan? Yang atas sekali. Oh, okay. Sekejap. Yang bulat yang tadi, atas tanda positif tu. Oh, okay. Tak atas. Oh, okay, okay. Full screen. Okay, boleh. Okay. Okay, clear? Silakan. Sorry. Okay. Then untuk QM ni dia menyediakan 99.99% produk emas limba kepada pasaran Malaysia termasuk agensi daripada agensi kerajaan, bank, institusi kewangan, peniaga dan pengedar serta individu lah. Okay. Dia juga merupakan pembekal sistem perdagangan emas di bank serta mematuhi PWN iaitu pematuhan syariah um, melalui Tawafuk Consultancy dan juga Rakabah. Okay. Next, ini merupakan registration SSM bagi Quantum Metal. Okay, kalau kita nampak kat sini memang dah didaftarkan pada 30 Julai 2023. Ibu pejabatnya adalah di Bullion House iaitu di Quantum Metals Berhad nombor 4 Jalan Residensi Georgetown Pulau Pinang. Untuk makluman semua pada bulan 8 hari itu kita ada buat BOP di sana. Dr. Widra ada keluarkan fizikal withdrawal emas seberat dalam 100 gram yang sudah. Okay, 100 100 dan 50 gram. 100 gram dan 50 gram di sana. Jadi memang kita tengok office HQ QM tu di sana lah. Memang berpuas hati lah dapat sampai di sana.
Okay, next. Okay, untuk lokasi cawangan, QM ada 6 so far setakat ni, iaitu satu di Kuala Lumpur, kedua di Johor Bahru, ketiga di Kelantan, mesti orang Kelantan tahunya, di tingkat 3 Wisma City, dan ketiga di Kuching Sarawak, keempat di Sibu, serta yang last sekali adalah di Kota Kinabalu Sabah. Okay. Next, okay, ini merupakan pengasas kepada Countermetal, Datuk Lim Koh Sun. Berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam pemacuan ketepatan untuk komponen elektronik dan helium cyanida emas, dan collaborate, terlibat kerjasama dengan pembangunan dan pemulihan ekonomi daripada sektor elektronik dengan Inochem dari Afrika Selatan sejak tahun 2000 lagi, dan membekalkan emas kepada fabrikasi barang kemas dan berurusan dengan Australia Bullion Banker, serta terlibat dalam pembangunan sistem integrasi pemin untuk menjalankan perniagaan perdagangan emas dengan bank lah. Okay. Next, okay. Untuk executive, non-executive chairman ni, kalau siapa yang tak kenal, ni merupakan Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Lazim, merupakan seorang Timbalan Ketua Polis Malaysia sebelum bersara wajib. Dia juga telah berpengalaman dalam PDRM selama 35 tahun. Jadi, as a non-executive chairman ni, kita memang kalau rasa macam yang tak tahu lagi, rasa macam was-was, boleh Google nama, kita tengok background non-executive chairman Datuk Sri Dr. Mazlan ni lah. Okay? Trust-rated lah, boleh kata percayalah bila kita tengok dia punya orang dia pun bukan calang-calang jugalah. Next, Haji Kamari Zaman bin Johari merupakan ahli lembaga pengarah Kuantum Metal Sedia Berhad, menyertai Bank Negara Malaysia dengan berlatar belakangkan ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi sumber daripada UPM. Seterusnya beliau dilantik menjadi Ketua Unit Luar Pesisir di Labuan, dan seterusnya menjambung semula jawatan sebagai Ketua Pedagang Forex sehingga 1996, dan juga berkhidmat sebagai Timbalan Pengurus Besar di Lembaga Pembangunan Labuan, dan pada tahun 2008 dah dilantik sebagai Pengarah Jabatan Kewangan dan Perusahaan Pembangunan Bank Negara sendiri sebelum dia menyertai Bank Simpanan Nasional lah. Okay. Seterusnya, okay. Okay, Quantum Metal merupakan institusi pelapor di bawah Akta Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, iaitu AMLA. Okay. Bertarikh pada 17 Disember 2019. Okay, pematuhan daripada segi syariah pula, kita ada dua, iaitu untuk di dalam Malaysia, lafaz syariah oleh Tawafuk Consultancy, dan kalau di overseas, antara peringkat antarabangsa, boleh refer kepada Rakabah LLC sendirilah. Okay. Okay, untuk okay, ini merupakan Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad, merupakan pengerusi bagi jawatan kuasa syariah Quantum Metal Sedia Berhad. Beliau memberi sumbangan besar dalam bidang pendidikan, itu sebagai pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Yayasan Pengajian Tinggi Islam Nilam Puri, Kelantan daripada 1977 sehingga Mac 1981. Kemudian berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Islam UM pada 1981 dan telah dilantik sebagai Timbalan Dekan Fakulti Syariah. Seterusnya berkhidmat sebagai mufti di Pulau Pinang daripada tahun 1997 sehingga 2014, dan juga dilantik sebagai ahli jawatan kuasa
penasihat ibadah haji Lembaga Tabung Haji Malaysia. Ya. Okay, next. Untuk Tawafuk Consultancy. Tawafuk Consultancy ni merupakan syarikat kewangan Islam global yang bebas dan penyediaan penyelesaian latihan dan perundangan halal. Okay, untuk Tawafuk, merupakan penasihat syariah yang diluluskan di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Tawafuk dilesenkan untuk menasihat sukuk, bon Islam, amanah unit Islam, dana pelaburan, serta dagangan bursa lah, perdanaan ramai. Next, firma ini juga didaftarkan sebagai penasihat syariah luaran yang diluluskan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM. Dan rangkaian global iaitu ada 64 institusi latihan kewangan Islam. Ini merupakan anugerah ataupun pencapaian Tawafuk Consultancy sendiri. Iaitu daripada JIFA, International Finance, Best End-to-End Islamic Finance, JIFA 2019, and then Islamic Retail Banking Award pada tahun 2019. Dan ini merupakan sijil akreditasi bagi pematuhan syariah untuk GSE, GCE dan JAE lah. Okay. Next, ini merupakan Syekh Nizam Yaakobi, iaitu pengerusi Lembaga Penguasa Syariah. Beliau berkhidmat sebagai ahli Lembaga Penguasaan Syamil, bank termasuk di Abu Dhabi Islamic Banking. Juga merupakan ahli lembaga syariah termasuk di Abu Dhabi Islamic Banking. Untuk makluman juga, Syekh Nizam ni sering dipanggil untuk berunding dengan pihak berkuasa kerajaan dalam mengawasi dia mengenai isu berkaitan dengan financing Islam lah, dan merupakan penceramah tetap di seminar dan persidangan di seluruh dunia. Okay, next, untuk Rakabah, kita ada Abdul Bari Marshall, iaitu pengerusi Rakabah sendiri. Untuk makluman, Rakabah ni telah ditubuhkan pada tahun 2017 dan merupakan rangkaian firma bebas di Afrika, Eropah, Timur Tengah dan Amerika Utara. Merupakan pengasas dan rangka kongsi urusan yang mempunyai pengalaman dalam lebih daripada 25 tahun dalam institusi kewangan Islam dan lembaga pengawasan syariah. Okay. Rakabah juga menyediakan perkhidmatan dalam keputusan kolektif perundangan Islam, AOFI dan IFSB, Dewan Antarabangsa dan rangkaian kerja kawasan di tempatan. Selain itu, mengambil kira amalan terbaik bersama dengan resolusi berkaitan dengan isu kontemporari dalam industri kewangan Islam lah. Okay, setakat ni clear ke? Respon sikit. Adakah tuan-tuan dan perempuan masih lagi bersama dengan kita ni? Sekiranya ada soalan, tuan-tuan dan perempuan boleh ajukan di ruangan komen nanti. Saya akan bantu speaker kita untuk bacakan. Okay, Shu. ini merupakan sijil akreditasi pematuhan syariah daripada Rakabah sendiri bagi produk emas kontinental. Okay. Next, untuk rakan niaga ni kita ada beberapa bank, iaitu Bank Muamalat, Alliance Bank, Afin Bank, Araji, dan juga collaborate daripada segi badan angkasa, iaitu program daripada aku sendiri, My Angkasa, serta Ahran Tekun. Next, untuk ini merupakan keratan untuk terma dan syarat bank muamalat. Untuk bank muamalat ni merupakan pembekal emas, bermaksud fundamental ni pembekal lah yang memberi penyaluran kepada bank muamalat sendiri. Next, untuk Alliance Bank, kita boleh tengok kat sini, dia boleh kreditkan ke dalam akaun penyimpanan emas GSA yang dilantik oleh QM sendiri. Next, Afin Bank.
Okay, pembekal emas juga yang berreputasi dan diperakui dan dibenarkan oleh bank dari semasa ke semasa lah. Okay, untuk Prince merupakan yang paling dekat. Kita ada Prince di Singapura sebagai peti simpanan emas rasmi QM yang merupakan peti simpanan pihak ketiga lah yang melindungi kita punya pemilikan emas yang disimpan dalam uh, sistem emas kita di QM. Okay. Ada 162 tahun pengalaman dalam bidang penyimpanan emas serta beroperasi di 53 buah negara serta mempunyai pelanggan lebih daripada 100 buah negara. Next, untuk kita ada diinsurankan oleh Lillard of London, okay, macam kapal Titanic tu, okay, kat situ memang kita ada insurans dia lah, okay, walaupun tenggelam tapi ada insurans dapat pampasan. Okay, next, okay, untuk pengedar eksklusif, The Perth Mint Australia. Perth Mint ni merupakan 100% milik Kerajaan Australia Barat dan merupakan perusahaan logam yang bersepadu dan inovatif terbesar di Australia serta menyediakan produk dan perkhidmatan emas, perak dan platinum premium kepada pasaran di seluruh dunia lah. Okay. Ini merupakan 99.99 emas berketurunan tinggi lah di dunia. Okay, next. Kalau ikutkan pengedar eksklusif emas Mint ni dekat Malaysia hanyalah ada 2 saja, iaitu di Quantum Metal Sdn Bhd sendiri serta di Tome Gold dan Jewellery Holdings Sdn Bhd. Okay. Okay. Untuk rakan JB, joint partner, kita ada a few lah. Contoh macam yang saya mention tadi, My Angkasa, Aku, Angkasa sendiri. Okay, ini merupakan Presiden Angkasa, Datuk Haji Abdul Fattah Abdullah. Okay, Angkasa ni merupakan koperasi Apex yang mewakili semua peringkat koperasi di Malaysia dengan ahli sebanyak 6.5 juta ahli. Okay, berdasarkan artikel yang terpapar di slide sekarang lah. Okay. Kalau untuk makluman juga, Aku ni sama je macam platform sistem QM yang kita ada sekarang. So siapa ahli yang dah under My Angkasa, Eko tu sendiri, dia tak adalah berdaftar dengan QM ni sebab dah ada platform yang sama di bawah My Angkasa. Okay. Okay, seterusnya kita masuk kepada produk. Okay, untuk sebelum tu, saya macam, okay, kenapa kita memilih emas, sifat-sifat emas tu. Okay, emas ni sifatnya harga dia sentiasa meningkat pada saya lah. Harga dia sentiasa meningkat daripada tahun ke tahun, kalis inflasi. So daripada segi mata wang kita tu, kalau kita sandarkan kepada emas, memang rasanya duit, kita punya emas tu disandarkan memang akan jatuhlah nilai dia. Duit adalah kertas, okay, tetap kertas. Emas adalah tetap bernilai lah sebab dia adalah sesuatu yang bernilai di dunia. Okay. Seterusnya kita masuk kepada produk. Untuk produk kita ada 3, iaitu produk GSA, Gold Storage Account, GCA, Gold Convert Account, dan yang paling killer iaitu JAE, Gold Asset Enhance. Okay, untuk GSA ni, kita tukarkan duit wang fiat kita kepada emas. Okay, untuk GCA, kita tukarkan macam pajak lah ataupun refinance balik kita punya duit tu kepada sandarkan kepada emas, dan 85% daripada pegangan emas tu kita akan dapat semula dalam bentuk tunai lah.
Transaksinya mungkin dalam 1 hingga 5 hari saja. Okay. Ataupun cuma kalau okay, 85% ni bagi yang kita convert terus GCA. Kalau dalam GSA ada duit dia, kita boleh buat convert sebanyak 91%. So mungkin kat sini nanti saya akan explain detail apa itu 91%, apa itu 85%. Okay, next untuk GAE, kita enhance kita punya wealth dan kekayaan emas tu berganda lah. Itu ada dua, iaitu GAE 5 kali berserta dengan GAE 10 kali. Okay? Jelas setakat ini? Respon. Jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Okay. Next, untuk produk gold storage account. Okay, apa gold storage account ya? Gold storage account ni merupakan akaun simpanan secara digital, iaitu 100% bersandarkan kepada emas fizikal 999 per mint yang diiktiraf antarabangsa. Kita boleh keluarkan tunai bila-bila masa yang kita nak, iaitu 24 jam sehari, dan transaksi boleh dibuat di bersandarkan emas fizikal lah. Okay. Dan kita boleh menyimpan serendah RM10 sahaja. Okay. So tak ada alasan lah kalau kita tak menyimpan. Kalau RM10 pun kita masuk dalam tabung boleh. Kenapa kita just tukarkan konsep simpanan tabung tu, kita simpankan di platform Quantum Metal ni. Okay. Contoh kita kalau kita beli emas di Quantum Metal, ada harga gold spot price ataupun harga LME lah, London Metal Exchange, plus dengan spread dia 7%. Dan boleh tengok comparison kalau kita beli emas di kedai emas luar, gold spot price dia plus dengan harga spread dia agak tinggi lah, iaitu dalam 25%. Okay. So kat sini kita boleh tengok lah 100,000 duit kita tukarkan kepada 100,000 di dalam bentuk gold storage account. Okay. Next, kita masuk kepada gold convert account. Okay. Untuk gold convert account ni, charge fee hanyalah 3.5% sahaja setahun daripada kita punya orang panggil apa, pembiayaan ataupun apa yang kita dah ambil itu. Betul Huda? Betul. Okay. Kita boleh keluarkan duit yang kita dah dapat tu, kita convert daripada 100% tu, kita convert dan kita dapat kembali 85,000 untuk kita berbelanja seperti biasa. Tak perlu semakkan sisi kris ataupun sitos lah. Okay. Kalau ada orang bankrupt ke apa ke, sini tak. Okay. Untuk comparison, okay, untuk GCA ni, kalau ada calculator, kita boleh kira sama-sama lah. Kita dapat tunai cashback balik 85,000. Upah simpanan hanyalah RM975 setahun daripada 3.5% fee tadilah. Okay. Kalau untuk di kedai pajak tempat lain, okay, macam contoh Ahranu, Bank Rakyat, 9% sehingga 12% setahun. Untuk Ahranu Yapim, 16% setahun. Dan untuk kedai pajak gadai biasa, 18% sehingga 30% setahun. Okay. So saya rasa untuk ZCA ni merupakan satu platform yang sangat wow, bila mana kita memerlukan duit dan at the same time juga kita nak simpan emas. Jadi dua-dua kita dapat lah. Simpan emas kita dapat, simpan duit untuk berbelanja pun kita dapat. Okay. Untuk GAE, Gold Asset Enhance, contohnya saya boleh explain di sini sebagai contoh.
100,000 tunai. Okay. Kita gandakan aset kita tu um, kepada 1 juta. Okay. Macam mana ni, macam mana benda dia berlaku Dia berdasarkan pembiayaan, konsep pembiayaan tawaruk murabahah tu sendiri. Okay. Yuran pengurusan fee hanyalah 3.5% setahun daripada jumlah pembiayaan yang dia bagi pada kita. Okay. Contoh dekat sini, 900,000 ni, okay, kita simpan, kita invest hanya 100,000, tapi pembiayaan yang tertangguh tadi tu, 900,000, kita darabkan dengan 3.5%, kita akan dapat management fee sebanyak 31,500. Okay, so sekiranya emas dunia naik 20%, 20% tu dikira berdasarkan harga yang 10 kali gandaan tadi. Okay? Itu 1 juta ni lah. Jadi kalau emas naik 20% daripada 1 juta, kita dapat keuntungan adalah 200,000. Okay? Jadi untuk keuntungan bersih, 200,000 ni kita tolak management fee, tadi kita akan dapat sebanyak 168,500. Okay? Untuk gold spot price, kalau dekat sini kita boleh based on kepada anggaran. Kalau harga emas punya 5%, kita untung 50%. Okay? Kalau kenaikan 10%, keuntungannya adalah 100%. Sama juga dengan 20% tadi, kita untung 200%. Dengannya macam tak relevan, tapi try dulu 1 unit, insyaAllah Tuan Puan akan rasa macam wow, okay? Benda ni sangat berbaloi. Okay? Okay, ini ini adalah testimoni ataupun kita boleh tengoklah cadangan 1 unit JE10. Macam saya cakap tadi, kita labur 1,000, kita dapat 10,000 emas. Okay? Yuran pengurusan 3.5% daripada pembiayaan tawaruk murabahah tadi. Okay? Jadi konsepnya sama macam yang slide yang saya explain tadi. Okay. Next. Ini kalau ikutkan, kalau kita labur 10,000, kita dapat 100,000. Sama juga konsepnya. Keuntungannya kalau emas spot price dia naik daripada 312, kita untung 50%, kita dapatlah 5K. Okay. Ini 100,000 kepada 1 juta. Okay. Macam saya kata tadi, pada permulaan tadi, pada permulaan awal-awal slide tadi, kenaikan harga emas dunia berlaku setiap tahun. Okay, kalau ikutkan 20 tahun yang lepas, pada tahun 1996 sampailah tahun 2020, kenaikan tu berlaku sebanyak 607.48%. Okay. Kalau dulu emas dalam RM35 je. Sekarang kalau ikutkan tahun ni dekat 300. Pernah cecah 300 lebih lah. Okay, 1 gram. Okay. Ini merupakan prestasi harga emas dalam tempoh 1 tahun. Okay, tahun ini. Okay, kalau ikutkan emas memang ada naik turunnya. Okay, cuma dalam tempoh naik turun tu, apakah tindakan kita sebagai seseorang individu ataupun seorang customer yang dah mempunyai akaun fundamental, kalau waktu time turun, waktu time naik tu kita tak ada ambil action, itu satu kerugian lah. Sebab bagi yang boleh, kalau rujuk pada slide ni, dalam bulan Oktober ataupun kenaikan emas pada bulan Oktober sebanyak 55.04 USD, dengan keuntungan bersih sebanyak 20%. Masih meningkat lah kalau ikutkan tengok yang
graf yang berwarna hijau ni. Okay. Jadi kenaikannya tu adalah sangat sangat tinggilah. Okay. Daripada keuntungan bersih tu, kita dapat 20% meningkat kepada 60%, 90%. Jadi itu adalah satu benda yang sangat kita boleh rolling the money lah waktu time emas tu turun kita beli, dan waktu emas tu naik sekiranya dah melebihi daripada apa yang kita dah labur tu, achieve the target, kita boleh terminate dan buat pembelian semula lah. Okay? Sebab apa yang saya cakap macam ni, untuk tahun ni kita dah merasai kenaikan yang paling tinggi pada bulan 5 hari itu, kenaikan emas sebanyak 65.91 USD. Okay, kat sini. Jadi siapa yang buat pembelian sampai kat sini tu, tunggulah okay. Kenaikan tu achieve semula. Okay. Next. Okay. Ini antara temu bual bersama Isra Consulting. Okay. Seterusnya MOU antara DPRM dan juga Quantum Metal. Okay. Di TV Al-Hijrah beserta dengan TV3 Nightline lah. Dulu saya pun sebelum join QM ni, saya ada nampak tengah-tengah malam dekat TV3 Nightline ni, saya macam, apa itu? Macam menimbulkan tanda tanya sebelum tu. Yalah, tak ada buat apa study research dulu masa tu kan. Jadi once bila ada apa, saya punya referral tu introduce saya, okay, kenalkan saya dengan produk ni, jadi saya cakap, oh okay, inilah produk QM ni ya. Okay. Okay, ini keratah bar Cosmo bertarikh 7 Mac 2023. Emas sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi. Okay. Kalau tak kenal, ini merupakan sahalah. Okay. Kita punya pengasas untuk Golden Circle. Okay. Dan juga okay, untuk hari ini, kalau ikutkan 100,000 ni masa 7 Mac 2022. Kalau ikutkan yang sekarang, saya rasa ahli untuk QM ni telah berdaftar sebanyak, maksudnya dah lebih 400,000 yang dah berdaftar dengan QM. Okay. Next, Nightline. Gold ATM, Quantum Metal. Gold ATM ni merupakan mesin ATM pertama di dunia lah yang mengeluarkan emas fizikal. Next, QM juga telah menerima awards daripada International Finance Awards, okay, sebagai syarikat logam berharga paling inovatif untuk pembangunan teknologi dan perkhidmatan, menyediakan penyelesaian sistem perdagangan logam berharga kepada bank di seluruh dunia. Okay. Seterusnya, ini merupakan siaran akhbar BESRA. Okay. Dan seterusnya, QM juga merupakan pemegang saham terbesar di BESRA. Okay. Kalau ikutkan, Datuk Lim Kong Soon merupakan sebahagian daripada pemegang saham terbesar lah di BESRA. Next, saya cakap tadi lah, pemegang saham terbesar di BESRA Gold. Seterusnya, ini merupakan watikah, ekspedisi perpaduan watikah kemerdekaan untuk road trip London Kuala Lumpur 2023. Okay. Ekspedisi ini memberi penghormatan lah kepada Tunku Abdul Rahman dari Kuala Lumpur ke London pada tahun 1957. Okay. Okay. Kalau ikutkan Persatuan Motosikal Super Malaysia
merupakan persatuan motosikal terbesar di negara inilah. Okey, menyokong ekspedisi tu. Okey. Datuk Lee Kuan Yew merupakan pengasas, merupakan penaja utama lah untuk program ekspedisi ni. Next. Okay, seterusnya kebangkitan meteorit kuantum metal kisah kejayaan. Ini merupakan Kerata Akbar. Okay, seterusnya untuk laman web rasmi kita ada Quantum Metal Exchange, Quantum Metal Bullion dan juga OTC QME. Okay. Kalau ikutkan sekarang ni rasanya QM ni dah worldwide lah. Okay. Dia ada di Malaysia, Indonesia, Australia, Nigeria, South Africa, Thailand, Hong Kong. Dan yang terbaru kalau tak silap saya dah melebarkan sayap di Thailand dan juga Filipina lah. Okay, ini merupakan testimoni pertama iaitu pembelian telah dibuat pada 11 hari bulan 10 2021 dengan modal sebanyak 205.660 dan telah diterminate pada 11 hari bulan 11 2021 dengan keuntungan terminate berjumlah 247.422.9 dengan keuntungan bersih adalah 41,762.9 dalam masa 1 bulan. Okey. Next. Okey, ini testimoni kedua. Dalam masa keuntungan bersih yang dah diperoleh sebanyak 38,176.82 dalam 3 bulan. Testimoni yang ketiga iaitu pada 17 hari bulan 9 2021. Okey. Dalam tempoh masa 6 bulan. Okey. Kita platform ni hanya QM ni hanya menyediakan platform sahaja. Okey. Dengan platform tu solusi kepada pengguna ekonomi kita boleh menjana keuntungan yang sebeginilah. Okey. Ini merupakan testimoni yang keempat. Keuntungan sebanyak 17% iaitu dalam 3,000 dalam tempoh 27 hari. Testimoni yang kelima dengan modal sebanyak 940,000 dan telah diterminate pada 17 hari bulan 2 dan 18 hari bulan 2 sebanyak 993,851 dengan keuntungan sebanyak 53,851 dalam tempoh 1 minggu. Ini merupakan yang paling cepat lah. Okay, pada tahun 2022. Okay. Okay, itu sajalah setakat ini. Ada apa-apa persoalan? Beri laju. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh buka mic terus bertanyakan kepada speaker kita ataupun boleh type di ruangan chat. Ada tak soalan? Kalau tak ada soalan, kita nak tanya quiz ni. Tak boleh jawab, tak boleh keluar dari Zoom. Oh, Apa? gitu. Okay. Kalau Sudah left dah. Dia takut kena soal. Terus takut left. kena soal. Okay, cuma Tak, hari gurau je, tu gurau je. yang menarik perhatian saya lah. Bila Dr. Wirda kan, dia ada pergi Jordan kan masa tu yang dia beli kapet tu kan. Dengan emas Betul. pertukarannya dengan emas. Jadi terbuktilah pergilah mana-mana pun emas tu bernilai, kita boleh tukarkan dengan mata wang tu. Tak perlu bawa duit, bawa emas je dah cukup.
Ya, betul. Dekat sana katanya susah untuk dapatkan emas. Jadi bila Dr. Wilda tunjuk emas tu memang dia orang sangat-sangat nak lah. Kalau boleh nak lagi. Kalau boleh nak lagi Ya, dia Okay. memang suka emas tu. Hmm. Sebab Okay. masa tu Dr. Wilda bawa the peppermint gold. Jadi dia orang memang kenal the peppermint ni. Berapa? Mhm. Okay, so ada tak soalan ni? Kalau tak ada boleh respon. Tiada. Awal lagi ni Su. Kita nak buat apa ni? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tak respon dekat ruangan komen yang mana satu bila tuan-tuan dan puan-puan dah dengar penjelasan daripada speaker kita berkenaan dengan tiga fasiliti utama tersebut, mana satu agaknya fasiliti yang tuan-tuan dan puan-puan nak mula hari ini. Boleh komen di ruangan chat. Adakah GSA ataupun nak buat GCA terus ataupun mungkin nak dapatkan unit GAE. Dah try buat tiga facilities tu. Semua menarik. Alhamdulillah. Terima kasih. Menarik. GCA. GCA. Wah, GCA. Tahu tak macam mana nak kira GCA tu? Semalam dah masuk GCA best. Betul. Tapi senang Last kita semua kira. best lah. Betul. Nak lagi best, nak lagi mudah faham, kena try. Try. Okay. Jadi, siapa nak jawab dekat Uda dekat sini? Okey. Sekiranya seorang student, kalau banyak duit semua nak buat, ha ha ha. Ketika-ketika. Okey. Okey, soalan daripada Uda, Sekiranya seorang pelajar, dia ada duit lah yang dia nak buat belanja. Jadi, uh, dia dapat duit daripada mak ayah dia sebanyak RM500. Namun begitu, katanya dia boleh menyimpan sebanyak RM20 saja. Mana satu fasiliti yang sesuai buat pelajar tersebut? Siapa nak jawab? GCA, GCA. Okay. Alright. Okay. Betul ke Shu, GCA? Kau ni Betul. jawab. Betul Betul. Sebab GCA ni sambil menyimpan sambil berbelanja. So tak ada istilah lah. Kata macam tak ada duit lah nak simpan sebab duit tu nak guna. Okay. Okey, nampaknya ramai yang menyarankan GCA. Ya, betul, betul, betul. Ikut keperluan lah GCA. Lebih banyak. Grammage, GSA pun boleh. More grammage, more profit. Betul. Alright. Kalau Uda suka menyimpan duit dekat bank dan Uda biarkan duit tu dekat bank. Nak buat apa? Buat standby sajalah, buat simpan. Nak buat beli something lah akan datang 5 tahun lagi. Jadi dalam tu adalah lebih kurang 15,000. Tapi bila Uda sertai quantum method ni, agak-agak mana satu pilihan yang paling sesuai untuk Uda guna fasiliti? Yang mana satu fasiliti yang sesuai untuk Uda? Tanya soalan. Contoh. GAE. GAE berapa ni? Oh, GAE. GAE 5 ke GAE 10? Betul lah. 10 C? 10 lah. Terima Hmm. kasih. Okey, okey. Nanti Uda ambil dah duit tu. Beli GAE sekarang juga. Okey. Celik. So Celik ilmu tadi. rasanya ramai yang dah faham mendengar penjelasan daripada Shu. So terima kasih semua yang respon dekat ruang komen. Berbarang 15 KJ5. Apa Oh, barang? dah pandai ni. Okey, okey. So kita nak tanya speaker kita. Oh, soalan dekat speaker ni. Shu, kenapa dia cakap apa barang GA5, GA10 lah? Kenapa Untuk JE5 dengan JE10 ni, dia ada perbezaan daripada segi markup tu.
Okay. Oh, Maka okay. untuk JE5 ni 4%. Untuk JE10 ni 3%. So kita kena pilih yang mana markup dia paling rendah dengan keuntungan yang paling cepat. Okey lah, okey lah. So, Okay. memandangkan katanya 10 kali kan. Siapalah tak nak 10 kali keuntungan lebih dari yang 5 kali tadi. Alright, alright, alright. So, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang respon. Terima kasih kepada Shu kerana melayan untuk malam ni. JE sesuai ke beli dengan harga hari ni? Puan Mazmi ada tanyakan soalan ni. Kalau Kita beri ikutkan ruang malam kepada ni, speaker lah untuk beri pandangan dan cadangan. Silakan Shu. okay, kalau Sesuai ke Shu? ikutkan malam ni kita tengok, boleh tengok di apps QM Gold sendiri. QM Gold mencatatkan 63.34 US kita punya QM price malam ni. Jadi darabkan dengan 3% spread tu kita akan nampak lah, okay, waktu mana yang kita boleh terminate nanti once bila kita buat pembelian tu. Jadi pada saya, kalau rasa keadaan tu sesuai, bolehlah buat pembelian. Okay, Berapa harga LME tadi Shu? ya. Berapa harga LME tadi? Harga LME malam ni 63.34. So ketika harga 65.24 Ya, kita akan mula dah boleh keuntungan. dapatkan Hmm. keuntungan. Betul. Kiranya tuan-tuan dan puan masih belum bermula, belilah dengan belia yang sedikit untuk Beli yang buat pertama. benchmark. Ya, Ya. betul. Alright. So Puan Mazni, semoga dapatlah sedikit hint dekat situ ya. Umi Zain, dulu orang Muflis buat join QM. Sekarang tak boleh kan sebab QM nak statement bank. Betul. Didi Umi tanya ni. Speaker. Macam mana? Macam mana rasanya, yelah tu sebab Betul. sekarang kan PM nak statement bank kan. Betul. Mhm. So, tak boleh nak verify account. Buat Tak masa boleh nak sekarang ni berikan lah. lah. Okay, so mungkin boleh guna dengan cara lain lah. InsyaAllah. Kalau dia ada account bank, boleh lah. Kalau tak ada, tak boleh nak Tapi verify. udah, tapi yang dah lepas macam mana? Dulu kan setahun lalu kan kita boleh daftar. So, dulu dia kalau macam terminate GAE tu ke GSA lah. Jadi nanti GSA dia ditransfer kat GSA kita kasih dia orang cash. Dia dapat loan tadi. Kita kasih Ya, betul. apa? Kita kasih dia cash. Sekarang macam mana? Tak silap saya lah. Okay, tak silap saya. Masih lagi boleh buat apa? Termination ke float account. Jadi, kat situ boleh membeli GSA dan transfer Gramesh lah. Kak Umi. Okey. Apa pun nanti Sebab kita kita tengok confirmkan balik dalam memang grup. kita punya statement apa resit bank tak lepas lah sebab semua dia nak Ya, statement. betul. Okey. Oh, dia masih lagi tak ada account bank eh? Alright. Selalu kan dia ada paket besar. Okey, nanti check balik Kak Umi. Confirmkan. Okey. Nanti Sebab yang dah lepas tu boleh buat apa termination ke float account. Lepas tu cuma dia ada GSA spread lah kan? 7% betul. Betul. Tapi ayolah, tak apalah kita cubalah tengok macam Sebab mana. hari tu tak silap saya, seingat saya lah minggu lepas. Dr. Vida ada bagi tahu yang dia dah apa pas soalan tu. InsyaAllah tunggu kita dapatkan jawapan. Okey. Mungkin tak perasan. Alright, thank you Kak Umi. Okay, bye. Bye. Okey, masih ada lagi ke soalan? Okey. Right, Syu, nampaknya tak ada dah soalan daripada partisipan kita pada malam ini. Semua Sebelum tahulah kita tu. mengakhiri sesi pada hari ini, ada tak apa-apa pesanan dari Syu? Okay, pesanan saya at least secara kesimpulannya,
menyimpan emas itu merupakan tempat yang terbaik lah berbanding dengan wang fiat yang hanyalah sekeping kertas sahaja yang dicetak. So bila berlakunya inflasi, duit tu dia kuasa membeli tu dia akan jatuh ataupun berkurang. Tapi dengan emas benda tu tetap bernilai dan tak akan terhakis lah. Okay? Okay, itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Shu. Saya mewakili TGC dan juga Dr. Vida mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi